Okey, pelajar, kita sambung untuk kelas yang kedua bagi bab 1. Jadi kita dah tengok apakah itu mikroorganisma. Okey, so kita dah tengok mikroorganisma kan. So mikro maksudnya kecil, seni. Okey, organisma maksudnya benda hidup. So mikroorganisma maksudnya benda hidup yang kecil. Okey, dan kita dah tengok apakah itu flora normal. Okey, flora normal dia sebenarnya adalah mikroorganisma yang okey, yang dia tidak akan menyebabkan penyakit. Nah, dia penting untuk kita seperti untuk pencernaan. Okey, untuk pencernaan, dan dia cuba untuk fight bakteria yang atau mikroorganisma yang tak baik. Okey. So ini adalah kepentingan tadi masa minggu lepas kita dah bincang. So sekarang kita akan cuba tengok ada 5 kategori mikroorganisma. Dan kita dah tengok bakteria. Okey, masih ingat tak bakteria? Bakteria dia adalah unicell. Okey, bakteria dia adalah unicell. Apa maksud unicell? Uni maksudnya satu. Okey, unicell maksudnya dia hanya ada satu sel sahaja. Mana slide saya? Dah. Okey. Okey, unicell maksudnya dia satu sahaja. Jadi kita perlu pakai mikroskop yang kuasa tinggi baru boleh nampak sebab dia punya saiz sangat kecil. Okey. Lepas tu bentuk dia ada 4, masih ingat tak? Kita ada sfera, pilin, rod dan koma. Okey. Kita ada 4 bentuk, sfera, pilin, rod dan juga koma. Ini adalah 4 bentuk. Okey, lepas tu apakah struktur asas dia? So biasanya bakteria dia ada dinding sel untuk berikan bentuk. Okay, dia berikan bentuk. Okey. Dan kita ada satu, bukan kita, bakteria ada flagellum. Okay, flagellum ini saya tanyakan apa fungsi dia? Untuk pergerakan, untuk berenang supaya bakteria boleh bergerak. Okey. Lepas tu selain itu ada setengah bakteria mempunyai kapsul. Kapsul untuk melindungi dinding sel mereka. Okey, ada yang juga mempunyai struktur rambut halus. Okey. Lepas tu ada yang juga ada ekor untuk membantu pergerakan. Lepas tu macam mana bakteria dapat makanan? Mereka boleh dapat dengan buat makanan sendiri. Okey, menghasilkan makanan sendiri, ataupun ada setengah dia cuba curi nutrien daripada host. Okey, so dia adalah tak baiklah. Dia cuba curi makanan. Contohnya kita tengok ulat kan, ulat dekat dalam dia punya badan, itu contoh parasite. Okey, ada juga yang dapat nutrien daripada organisma yang telah mati. So dia ada 3 cara untuk dapatkan makanan. Lepas tu dia tinggal di mana? Okey, biasanya bakteria boleh tinggal di udara, air, tanah dan kesemua organisma bahan yang merebut. Okey, so dia senang untuk ditemui. Okey. Lepas tu cara pembiakan, bakteria boleh membiak secara aseks, okey, dan juga seks. Kalau aseks, nama dia adalah belahan kedua. Okey, dia macam mitosis lah, belahan kedua. Kalau seks, dia adalah konjugasi. Okey, so ini contoh belahan kedua, maksudnya daripada 1 menjadi 2. Okey, menjadi 2. Tapi kalau konjugasi dia memerlukan sentuhan. Nampak tak? Kita ada sel penderma dan sel penerima. Dan bila mereka bertemu melalui satu tiub konjugasi ini, okey, nampak tak? So mesti ada pertemuan. Lepas tu satu kopi kepada yang lain. Okey, pemindahan bahan genetik, contohnya DNA semua ni, dia kopi kepada sel penerima. Macam kita cucuk pendrive, kita kopi satu data kepada tempat lain. Okey. Itu adalah konjugasi. Okey. Lepas tu ciri istimewa, ada juga mempunyai endospora. Okey, endospora. Apa itu endospora? Dia tujuan dia untuk tahan alam sekitar yang tak selesa. Contohnya terlalu panas, terlalu sejuk atau tiada makanan. So endospora ni dia dapat bagi bakteria untuk tahan. Kalau tak ada makanan, mereka
dapat bentuk endospora untuk survive. Okay, untuk survive. So ini adalah tentang bakteria. Okay, bakteria. Okay, so untuk hari ini kita akan cuba tengok kepada 4 lagi kategori. Dan biasanya kita nak tengok beberapa ciri dah, beberapa aspek. Okay, pertama sekali adalah size. Okay, ini jangan tengok dulu kan. Pertama sekali kita nak tengok berapakah size untuk bakteria, size untuk virus dan sebagainya. Okay, kita kategorikan mengikut size. Dan kedua, kita nak tengok dia punya bentuk. Okay, bentuk dia macam mana. Tadi kita tengok bakteria ada bentuk pilin, bentuk rod. Okay, nanti kita tengok size virus, bentuk virus. Lepas tu kita tengok apakah struktur asas. Dalam virus tu ada apa? Macam kalau bakteria dia macam sel kan, dia ada dinding sel dan sebagainya. Okay. Selain itu kita nak tengok juga tentang cara dapat makanan. Okay, cara mereka dapat makanan iaitu nutrisi. Kalau virus dia dapat makanan macam mana? Okay, dan seterusnya kita akan tengok juga bagaimana mereka membiak. Kalau virus pembiakan dia macam mana? Okay, so nanti kita akan buat satu jadual berdasarkan beberapa ciri ini. Dan last sekali adalah habitat lah. Okay, habitat. Di manakah mikroorganisma ini akan tinggal? Contohnya bakteria boleh tinggal di dalam udara, tanah kan. Kalau virus, boleh tak virus yang tinggal di udara? Okay, itu apa yang kita nak tengok. Okay, alright. So kalau virus, dia punya size paling kecil. Dia adalah mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. So you ingat virus dia adalah mikroorganisma yang paling kecil. Okay, yang paling kecil. Dan dia hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Kalau mikroskop biasa kita tak nampak. Mikroskop dekat magma kita tak nampak. Tapi kita perlu gunakan mikroskop elektron yang lagi power. Okay, lagi power. Okay, lepas tu ini adalah bentuk virus. Kita nampak ada banyak sangat kan. HIV, hepatitis, Ebola virus, adenovirus, influenza dan sebagainya. So, virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza. Ada yang macam bulat, spera kan. Ada yang macam helix. Okay, helix macam skru tau. Helix, bentuk helix ni, helix dia macam skru. Okay, dia macam skru. Polyhedra maksudnya dia banyak segi. Contoh yang ini kan, kita tengok dia banyak segi. Okay, yang ni banyak segi. Dan kompleks, ada gabungan antara helix dengan polyhedra. So biasanya virus dia banyak jenis bentuk. Okay, banyak jenis bentuk. Okay, so boleh tengoklah. Kita ada sfera, kita ada helix. Helix dia lebih kepada pusing. Polyhedra dia ada banyak segi. Okay, banyak segi dan juga kompleks. Tengok yang ini macam apa? Macam nyamuk kan kat bawah kaki nyamuk. Tapi atas tu dia ada banyak bentuk. Dia adalah polyhedra. Okay. Okay, kemudian dalam virus tu ada apa? Okay. Dalam virus sebenarnya kita ada DNA. Okay, virus ada DNA, acid deoxyribonucleic. Okay, DNA ataupun acid ribonucleic. Okay, kita namakan sebagai RNA. Okay, DNA dan RNA. So kedua-dua ini sebenarnya dia akan simpan untuk kandungan genetik. Kalau masih ingatlah, DNA ini kita akan simpan untuk kandungan genetik. Okay, apa beza DNA dengan RNA? Ini sebenarnya bahagian biologi. Tapi saya bagi tahu sikit, RNA dia lebih kepada untuk protein. Okay, untuk protein lah. So kita tak berapa tengok sangat apa beza dua ini. Okay. Lepas tu lapisan protein ini dia punya nama sebagai kapsid. Okay, kapsid yang menentukan bentuk virus. So kita nak tengok bentuk virus tu, siapa yang in charge? Nama dia kapsid.
Okay, capsid Okay, apa yang special dengan virus? Macam coronavirus kan. Okay, apa yang special dengan virus? Okay, sebenarnya virus dia tidak boleh hidup di luar perumah. Apa maksud perumah? Maksudnya macam kita lah. Kita adalah benda hidup. Jadi virus dia perlukan sesuatu tempat untuk kirim, untuk tumpang. Dia tak boleh hidup sendiri sebab dia tidak boleh menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. So dia tak boleh hidup macam bakteria. Tak. Okay. So virus dia biasanya dia perlu tumpang pada satu tempat. Okay. Tumpang pada satu tempat. Contohnya badan manusia. So you tengok COVID-19 ini, kita punya virus. Dia biasanya dia tak akan hidup dekat udara atau tempat lain. Okay. Biasanya dia mesti hidup dalam badan kita. Lalu boleh survive. Okay. Dia macam tumpang saja. So bila dia dapat tumpang, dia membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Maksudnya contohnya kita punya paru-paru. Sel paru-paru tu dia akan cuba jangkit, maksud dia akan cuba banyakkan virus tu. Okay, so nampak tak? So dia tak boleh tinggal sendiri. Dia mesti tumpang perumah lain. Okay. So menunjukkan proses pembiakan bakteriofage dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. Okay, so yang ini cuba tengok gambar ini macam mana kita dapat nampak pembiakan virus. So virus dia akan melekatkan diri pada permukaan sel perumah. Contoh dia lekat pada bakteria. Okay, dia tak boleh survive sendiri. Dia kena lekat pada satu tempat, satu perumah. Kemudian virus cuba suntikkan dia punya bahan genetik. Nampak tak yang merah tu? Okay. Yang merah ini, nampak tak? Dia cuba suntikkan masuk ke dalam bakteria. Okay. Dia masukkan dia punya DNA ke dalam sel bakteria. Okay. Lepas tu, apa yang berlaku? So, jadi bahan genetik virus mengambil alih kawasan sel. So, sekarang dia dapat menjajah, okay, dapat conquer satu bakteria itu. Semua itu virus punya. Sambil membahagi, dia akan bentuk dia punya grouping dia. Lepas tu menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Okay, ingat tak kapsid ni untuk apa? Untuk bentuk virus. Okay, untuk bentuk virus. Lepas tu dia akan semakin banyak virus. Nampak tak? Semakin banyak virus. So bilangan virus dihasilkan di dalam sel akan bertambah. Lepas tu virus yang baru dia akan cuba memecahkan sel tu. Okay. Daripada satu sel dia cuba pecah. Lepas tu dia akan menjadi dua atau lebih. Lepas tu dia cuba attack. Okay. Attack kepada yang lain. Nampak tak? So that means daripada satu sel, contoh satu virus tu, okay, dia masuk satu bakteria. Lepas tu dekat dalam bakteria dia cuba tambahkan banyak. Lepas tambah banyak, so yang bakteria ini akan mati. Nampak? Dia akan mati. Dia pecahkan dia punya dinding tu. Lepas tu dia akan keluar. Sekarang bukan satu, tapi ada 4. Dia pergi cuba attack kepada sel yang lain. Nampak? Ini adalah cara pembiakan virus. Okay, cara pembiakan virus. Boleh ya? Boleh faham? Okay, so virus, ingat yang penting virus dia adalah yang paling kecil. Okay, paling kecil dan dia ada bentuk sfera, helix, polyhedral, kompleks dan struktur asas dia ada DNA dan RNA. Lepas tu dia punya special adalah dia perlukan perumah. Okay, perumah, yang ini perumah untuk hidup. Okay, dia tak boleh hidup sendiri, dia perlu tumpang. Okay, perlu tumpang. Okay, so that's why kita nampak COVID-19 ini dia sebenarnya kalau dia tak ada satu perumah, dia tak akan dapat survive. Dia mesti
tinggal di satu badan sama ada bakteria atau badan manusia ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Lalu dia akan dapat hidup. Kalau tak, nanti sekejap dia akan mati. Sebab dia tak dapat nutrisi, tak ada makanan. Okay? Alright. So itu adalah virus lah. Okay, kemudian kita tengok kepada lepas bakteria dengan virus, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kulat. Okay? Biasanya kulat didapati di mana? Kita tahu biasanya boleh nampak kulat dekat mana? Dekat roti yang dah expired. Okay, roti yang dah expired. So nama untuk kulat adalah fungi lah, nama bahasa Inggeris dia. Okay, fungi. Okay. So fungi atau kulat. So sama juga kita tengok dia punya size. So biasanya dia punya size agak besar sikit. Okay, besar sikit. So dia punya size beza-beza. So dia contohnya kita boleh nampak dekat cendawan. Okay, dekat cendawan. Kita daripada mata kasar kita dah nampak lah. Okay, ada juga yang kecil lah, tapi dia punya size dia berbeza-beza. Jadi dia punya ada setengah fungi mikroskopik hanya boleh nampak dengan bantuan mikroskop saja. Okay. Dan biasanya dia akan wujud secara berkumpulan. Dia bukan satu sahaja. Kita nampak dia satu kumpulan hitam-hitam bintik tu. Okay. Okay, bentuk dia fungsi fungi unicell. Okay, fungi pun satu, dia adalah unicell. Seperti yeast berbentuk sfera. Okay, so kalau unicell maksudnya kalau dia adalah satu sel, dia berbentuk sfera kecil. Okay, yang bulat-bulat lah. Tapi kalau multisel, okay, kalau multisel seperti Mucor, nama dia lazimnya terdiri daripada sporadium. Okay, dia ada campur sfera dengan hifa yang berbentuk benang. Okay, nampak tak macam ni? Okay, berbentuk sfera dan hifa. So maksudnya dia ada gabungan sporadium. Dia macam satu macam inilah. This. Okay, so kita ada unicell, sfera kecil, multisel, dia adalah sporadium. Okay, nama dia sporadium. Okay, saya nampak lah. So spora maksudnya dia ada satu batang dengan dia punya bulat tu. Dia ada gabungan lah. Kalau yeast dia adalah sfera, dia adalah bulat. Okay, ini beza antara satu sel dengan banyak sel. Okay, lepas tu mana dapat makanan. So kulat ini dia dapat makanan daripada mana? Okay, ada yang dapat daripada matahari. Sebab apa? Sebab bukan matahari. Daripada organisma yang telah mati dan lekun. Okay, saprofit, ingat tak? Saprofit maksudnya dia bukan hasilkan makanan sendiri. Mungkin tak dekat-dekat tu ada organisma yang sudah mati, so dia dapat nutrien daripada organisma mati, maksud dia serap. Tapi ada setengah kulat dia jahat. Dia terus ambil sahaja, dia curi. Okey, curi daripada perumah. Okey, faham perumah maksudnya mungkin dia tumpang kirim kat sana, tapi dia adalah macam pencuri. Dia masuk tapi dia ambil semua benda. Okey, dia ambil semua benda macam perompak lah. Okey. Okey, lepas tu mereka tinggal di mana habitat tu? So habitat mikroorganisma biasanya dihubung kaitkan dengan nutrisi. Okay, so tengok macam mana dia makan. Kalau biasanya kita nampak dia akan banyak tinggal di tempat yang banyak bahan rempuk. Okay, yang bahan dah sudah mati, kulit haiwan, tinja maksudnya berak, tahi dan makanan. Okay. So ada yang juga kulat dia sesuai untuk tumbuh di persekitar yang gelap dan lembap. Okay, gelap dan lembap. Okay, so that's why kalau kita nampak kulat tu dia di kawasan yang
lebih gelap sikit ataupun basah. Okey, ini bulat. Okey, lepas tu kita tengok dia punya cara pembiakan. Okey, dia punya nama dia adalah pertunasan. Okey, pertunasan. Ingatlah nama pertunasan. Dia adalah sejenis pembiakan seks. Okey. Pembiakan seks maksudnya dia tak perlu pertemuan, dia tak perlu persentuhan. Kalau manusia kita pembiakan seks, so kalau untuk ulat dia yang pertunasan ini dia adalah pembiakan seks. Maksudnya dia boleh sendiri. Okey, boleh sendiri. Sekejap. Jadi untuk unit sel, okay, yeast adalah sejenis unit sel, dia membiak secara aseks, iaitu pertunasan. Maksudnya you tengok dia akan bina tunas. Okay, tunas adalah yang kecil-kecil ni, macam anak lah. Dia akan bentuk anak dia yang kecil-kecil, lepas tu akan putus. Okay, dia akan putus sendiri. Putus, lepas tu yang ini dia akan menjadi satu individu yang baru. Lepas tu dia akan besar lah. Besar, dan dia bentuk lagi. Okay, itu adalah pertunasan. Budding lah, kita panggil dia budding. B-U-D-D-I-N-G, budding. Okay, budding. Kalau untuk multi-cell, dia ada dua jenis. Seperti Miyoko, membiak secara aseks. Okay, pembentulan spora. Okay, spora macam tadilah kita nampak spora tu. Okay, like this. Ataupun membiak secara seks, iaitu melalui konjugasi. Kalau membiak secara seks, maksudnya dia perlukan sentuhan. Okay, dia perlukan sentuhan. Okay, so ini contoh pembiakan aseks spora. Apalah ini spora. Spora tu dia sebenarnya hanya apa dia? Dia melalui pembiakan aseks. So, spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh spora germ. Okay, so yang kecil-kecil ini semua adalah spora. Nampak tak? So, kalau spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran, so spora akan bercambang tanpa persenyawan. Okay, so dengan bantuan angin tiup, dengan bantuan angin tiup, jadi dia akan dapat anak barulah. Okay, ini cara untuk membiak. Tapi kalau you tengok konjugasi tengok dia perlukan pertemuan dengan antara hifa dengan hifa. So ingat tak, satu adalah copy, satu adalah paste. Okay, satu derma, satu terima. Itu beza antara spora dan juga konjugasi. Okay, so ini adalah tentang ulat. Okay, tekan ni okey, boleh. Okay, lepas tu kita ada dua lagi. Okay, so keempat adalah alga. Okay, alga dia biasanya warna hijau. Okay, warna hijau. Okay, warna hijau. Sebab kenapa dia warna hijau? Sebab dia ada klorofil. Tahu tak klorofil? Klorofil adalah bahagian yang in charge untuk bina makanan. Okay. Kebanyakan tumbuhan dia warna hijau sebab apa? Sebab dia ada klorofil. Dan klorofil ini adalah untuk bina makanan. Okay, bina makanan. So, perkara itu membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Sebenarnya lebih senang untuk tengok. Kalau alga ini biasa sebab dia warna dia hijau dan dia menghasilkan makanan sendiri. Okay, dia menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Biasa tinggal di mana? Biasa suka tinggal di air. Okay, air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okay, so itu adalah tempat tinggal alga. Macam mana mereka ada anak? Okay, so alga seperti Chlamydomonas dapat membiak secara aseks melalui belahan kedua dan secara seks melalui konjugasi. Okay, dia sama seperti siapa? Sama seperti bakteria. Okay, so alga dengan bakteria mereka mempunyai cara pembiakan yang sama. Kalau aseks, belahan kedua. Kalau seks, konjugasi.
Okay. So, alga seperti Spirogyra membiak secara seks melalui konjugasi. Okay, so ini adalah gambar dia lah. Okay, gambar. Kalau kita tengok pembiakan XX, okay, so daripada satu mitosis dia menjadi banyak, lepas tu dia akan cuba pecah. Okay, pecah, lepas tu dia akan bentuk lagi individu yang baru. Itu pembiakan XX. Tapi kalau pembiakan seks, dia mesti perlu pertemuan. Nampak tak? Dua ini. Mereka bertemu. Mesti ada pertemuan. Okay, kalau seks mesti ada pertemuan. Okay, pertemuan. Lepas tu, mereka akan cuba bentuk zygote. Okay, macam baby lah. Baby dia. Lepas tu tunggu masa meiosis. Lepas tu dia akan bentuk baby. Okay, bentuk baby dia. Dia macam manusia sikit lah. Okay. Okay, dia punya size. Biasanya dia punya size pun besar juga. Okay, agak besar sikit sebab kita boleh nampak kan. Boleh dilihat dengan mata kasar. Okay, tapi ada yang ada ukuran 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okay. Bentuk dia, bentuk atau struktur asas. Okay, so kalau kita tengok Chlamydomonas, dia ada flagellum. Nampak tak? Okay. Dia ada flagellum. So, flagellum ini untuk dia bergerak. Okay. Untuk dia bergerak. Dan yang penting sekali, sebab mereka menghasilkan makanan sendiri. Okay. Mereka, kalau alga, mereka menghasilkan makanan sendiri. Jadi, mereka mempunyai chloroplast. Okay. Bukan handiplast, bukan 100+. Chloroplast yang hijau ini, dia untuk membina makanan. Okay. Yang paling beza untuk alga dengan lain adalah alga dia membina makanan sendiri. Jadi dia ada chloroplast. Okay, dia ada chloroplast. That's why dia punya warna dia hijau. Okay. So ini adalah alga. Okay, last sekali adalah protozoa. Okay, protozoa. Ini agak jarang sikit lah kita akan dengar nama dia, protozoa. Okay, bukan potong saga. Okay, protozoa dia punya size, okay, dia punya size berukuran antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Dan sebenarnya kita dapat lihat melalui mikroskop cahaya kuasa yang rendah. Maksudnya dia punya size sebenarnya agak besar sikit berbanding dengan virus. Okay, perbandingan virus atau bakteria. Okay, dan you nampak dia adalah unicell. Okay, ingat tak siapa yang unicell? Kita ada bakteria unicell. Okay, protozoa pun unicell. Kalau alga dia apa? Dia unicell ke multicell? Okay, alga unicell ke multicell? Okay, alga ada unicell ataupun multicell. Dia boleh dua-dua. Lepas tu yang apa ni, yang bulat pun sama juga. Kita ada unicell dan multicell. Cuma untuk protozoa dan bakteria mereka adalah unicell. Okay. Okay, so kita tengok dia punya bentuk, okay, size dia. Jadi protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Berkoloni maksud berkumpulan lah, macam kulat. Okay, macam kulat. Okay. Okay, protozoa mempunyai berbagai bentuk. So ada yang bentuk macam selipar. Okay, paramecium dia bentuk macam selipar. Okay. Dan dia mempunyai struktur seperti micronucleus, macronucleus, cytoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Okey, biasanya kalau kita micro maksudnya kecil, makro maksudnya besar. Okey, lepas tu nucleus. Apa tujuan nucleus?
Nukleus macam kita punya otak. Okay, dia macam otak untuk control activity. Control activity satu sel. Kita nak buat apa semua ni, nukleus yang control. Macam otak kita lah. Lepas tu cytoplasma dia adalah satu persekitaran. Okay, dia simpan air, simpan benda lain, simpan nutrient untuk sel. Okay. Lepas tu vacuum makanan adalah untuk makanan. Okay, untuk simpan makanan. Okay. Lepas tu vacuum mengecut, nanti kita tengok dalam membran sel, rambut dan sebagainya. Okay, so inilah gambar secara ringkas. Okay, gambar secara ringkas. Okay. Okay, so bentuk dia, tadi kita tengok ada yang slipper kan, macam paramecium slipper. Tapi amoeba dia tak ada bentuk yang tetap. Dia akan berubah secara semasa bergerak. Okay, dia pun sama juga, dia ada nukleus, cytoplasma, vacuum makanan, vacuum mengecut dan membrane sel. Okay, so ini dia punya struktur lah. Okay, so biasanya mereka akan akan telan. Okey, telan. Katakanlah you tengok. Ini adalah makanan dia. Makanan untuk protozoa. So apa yang dia buat adalah dia cuba extend dia punya kaki. Okey, kaki palsu ini ataupun nama dia sebagai pseudopodium. Okey. So dia cuba extend, lepas tu dia cuba mengelilingi makanan ini. Nampak tak? Mengelilingi makanan ini, lepas tu dia makan. Mengepung makanan, lepas tu dia akan bentuk ke dalam, lepas tu makanan akan masuk ke dalam dia punya sel. Okey, itu proses dia namakan sebagai fagositosis. Okey, fagositosis. Maksudnya dia tujuannya untuk dia cuba extend kaki palsu ini ataupun pseudopodium, mengepung makanan tu, lepas tu dia makan. Okey. Okey, cuba tengok gambar ini. So ini makanan dia, so dia bergerak ke arah makanan, lepas tu dia cuba extend dia punya kaki palsu ini. Okey, lepas tu dia bentuk vacuum makanan. Okey, vacuum makanan untuk simpan makanan. Dan lepas tu tengok sekarang makanan tu dalam sel dah. Dia sudah mengepung, so makanan tu dalam sel. Akhirnya dia cuba mencernakan makanan dan nutrient diserap. Okey. Dia macam macam nanti saya tunjuklah video tu. Okey, video. Dia macam cuba pergi ke sana, cuba mengepung, masuk ke dalam. Okey, last sekali. Cara pembiakan protozoa. So, dia punya pembiakan adalah belahan dedua. Belahan dedua adalah pembiakan XX. Okey, pembiakan XX. Maksudnya, dia satu menjadi dua. Okey, macam dulu kita belajar mitosis. Sama juga. Dia satu menjadi dua. Dia buat satu photostate. Salinan saja. Okey. Okey. Lepas tu kalau tadi untuk amoeba lah, untuk amoeba. Okey. Tapi ada juga yang membiak secara seks. Okey. Kalau membiak secara seks dia adalah konjugasi. Okey, konjugasi. So kalau konjugasi dia perlukan sentuhan. Okey, nampaklah dia perlukan sentuhan. Lepas tu dia perlu pindahkan dia punya kandungan genetik. Lepas tu protozoa tinggal di mana? Dia tinggal di air tawar. Okey, biasa tinggal di air tawar, air laut. Okey. So, kita dah nampak hari ini kita ada 5 mikroorganisma. Okey, pertama adalah bakteria, kedua adalah virus, ketiga adalah ulat, keempat adalah alga,
dan kelima adalah protozoa. Okay, so setiap mikroorganisma ada ciri yang berbeza. Okay, so untuk senang kita nak ulang kaji, apa yang kita nak buat adalah kita cuba buat satu jadual. Okay, so sediakan you punya nota. Okay, sediakan nota anda. Okay, so tajuknya tulis perbandingan kelas mikroorganisma. Okay. Dan tadi kita sebut kita boleh bezakan daripada beberapa aspek. So kita buatkan satu jadual. Okay, buat satu jadual. Okay, dengan 6 lajur. Jadi yang pertama kita tuliskan aspek. Okay, aspek. Kedua kita tuliskan kedua hingga ke-6 tuliskan kategori untuk mikroorganisma. Okay, contoh kita mula dengan bakteria. Okay, bakteria. Okay, boleh nampak kan screen saya? Okay, so bakteria. Kemudian kedua virus. Okay, ketiga kulat. Keempat alga. Dan kelima adalah protozoa. Okay. Lepas tu kita buat jadual ikut kategori dan juga aspek. Okay, so tadi saya dah sebut aspek pertama kita boleh tengok dari segi apa? Dari segi size. Okay, so pertama tolong isikan size untuk bakteria berapa. Okay, size untuk virus berapa, kulat berapa, algae berapa, protozoa berapa. Okay, kemudian kedua adalah bentuk. Okay, bentuk dia. Okay, kedua adalah bentuk. Ketiga adalah dia punya nutrisi. Okay, macam mana dia dapat dia makan, macam mana dia dapat makanan. Okay. Lepas tu keempat, macam mana dia membiak, cara membiak. Okay, cara membiak. Okay. Lepas tu mana mereka tinggal, habitat. Okay, habitat. Okay, tambah lagi keenam adalah struktur asas. Ingat tak, ada yang ada dinding sel, ada yang ada kloroplas dan sebagainya. Okay, lepas tu satu lagi yang terakhir, ciri istimewa. Okay, so jadual ini you buat besar sikit sebab takut nanti kita nak tulis dengan banyak kan. Okay, you buat besar sikit. Okay, buat besar sikit lah. Okay, kalau boleh saya tukar kepada ni sikit. Okay, boleh nampak kan? So ini adalah homework hari ini. So anda boleh cuba tengok buku teks dulu. Lepas tu isi tempat kosong. Okay, contohnya saya bagi contoh lah. Kalau bakteria dia punya size apa? Okay, contohnya bakteria dia punya size adalah daripada 0.5 hingga 1.0 mikrometer. Ada tak mikro? Contoh macam ini. Okay.
boleh cuba dulu. Nanti saya sharekan nota ini. Okay. Dan kami sini kita tak ada kelas sebab cuti musim. Okay. So kita akan sambung kelas minggu depan. Kita akan sambung lagi tengok apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey? Boleh?